Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar berkenaan menulis karangan berdasarkan kerangka. Okey, murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 71. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat: 1. Murid dapat melengkapkan kerangka karangan. Yang kedua, murid dapat menulis karangan berdasarkan kerangka yang ditulis. Apa itu kerangka karangan? Kerangka karangan ialah satu perancangan idea dan isi-isi penting untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik. Okey, dalam satu karangan yang baik, perlulah ada pendahuluan, isi dan penutup. Dalam satu karangan, kita perlu menghasilkan pendahuluan yang sangat baik. Pendahuluan adalah berperanan untuk menerangkan dan memperkenalkan tajuk karangan. Okey, pendahuluan mestilah ditulis dalam satu perenggan. Sebagaimana pendahuluan, isi juga perlulah ditulis dalam perenggan. Satu isi, satu perenggan. Kalau ada 3 isi, maka kita perlu tulis 3 perenggan. Okey, isi penting untuk mengembangkan jalan cerita ataupun sesuatu tajuk yang kita bincangkan. Okey, isi itu yang menceritakan ataupun isi itu yang mengembangkan sesuatu tajuk. Sebagaimana pendahuluan dan isi, penutup juga perlulah ditulis dalam perenggan. Satu penutup, satu perenggan. Okey, penutup ni penting untuk membuat rumusan atau kesimpulan pada jalan cerita karangan yang kita tulis. Jadi kita perlu ada semua ini, iaitu pendahuluan, isi dan penutup untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik. Sekarang kita akan belajar berkenaan menulis karangan berdasarkan kerangka. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 71. Di dalam buku teks muka surat 71 ini menunjukkan satu jadual yang memaparkan kerangka karangan yang terdiri daripada pendahuluan, isi, dan penutup. Okey. Dan dalam jadual ini juga memaparkan satu karangan yang kita akan cuba lengkapkan berdasarkan kerangka karangan yang telah diberikan. Okey, kita akan cuba menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Sekarang kita akan lihat contoh yang diberikan untuk pendahuluan. Okey, sebelum kita melihat kepada karangan yang diberikan, okey, kita akan melihat terlebih dahulu karangan ini adalah berkenaan apa. Okey, jadi dia ada beritahu ke atas ni, Saiful, Yeme dan Jiva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Okey, jadi kita akan buat karangan berkenaan menghormati sahabat. Okey, daripada kerangka karangan, pendahuluan dia ada bagi tahu berkenaan hubungan rapat, okey, selain keluarga. Jadi macam mana kita nak buat ayat berdasarkan hubungan rapat tetapi berkaitan dengan sahabat? Okey, kita perlu menerangkan terlebih dahulu berkenaan sahabat. Okey, ingat pendahuluan ni biasanya kita ceritakan terlebih dahulu berkenaan tajuk tersebut, kemudian barulah kita kembangkan. Okey, jadi kita cerita dahulu tentang sahabat. Okey, apa yang kita boleh buat dengan sahabat dengan hubungan yang rapat. Okey, jadi dia ada bagi contoh, sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat, okey, dengan kita selain keluarga. Okey, dia ada bagi tahu dalam satu ayat ni. Okey, dua-dua poin ni telah digunakan. Okey, jadi apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Okey, dia dah bagi tahu dekat bawah ni, saling menghormati. Okey, dia dah masuk kepada isi. Okey, ingat pendahuluan kita kena cerita sedikit tentang tajuk kita. Jadi dia ada bagi tahu tentang tajuk yang kita akan buat. Okey, karangan yang kita akan buat iaitu menghormati sahabat. Okey, jadi kita akan teruskan kepada isi pertama. Untuk isi yang pertama, dia ada bagi tahu poin kat sini. Okey, yang pertama ialah jaga tutur kata, yang kedua elak bahasa kasar. Okey, sekarang kita akan lihat ayat yang telah diberikan. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan, okey, macam mana kita nak kaitkan dengan poin yang pertama iaitu jaga tutur kata? Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur
kata. Okey, jadi cikgu ada bagi satu contoh. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Okey, sekarang cikgu nak ingatkan awak untuk isi perenggan isi sampailah penutup, kita perlulah ada jarak Okey, kena ada jarak kat sini. Tak perlu tulis dekat sini. Okey, hanya pendahuluan sahaja kita perlu rapat dengan tepi. Hanya pendahuluan saja. Okey, seterusnya selepas perenggan pendahuluan kita perlulah ada jarak. Okey, kena ingat untuk buat karangan kena ada jarak kat tepi tu selain daripada pendahuluan. Pendahuluan tak perlu ada jarak. Okey, kena ingat yang tu Okey, tadi kita dah tulis, amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Okey, macam mana kita nak kaitkan dengan elak bahasa kasar? Okey, kita kaitkan dengan tutur kata. Jadi, amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Jadi, kita perlulah mengelak berbahasa kasar dengan sahabat kita. Okey, kita sambung. Kita menghuraikan tentang menjaga tutur kata. Macam mana kita nak jaga tutur kata? Okey, kita elak berbahasa kasar dengan sahabat kita. Jadi ini cadangan jawapannya. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Kita perlulah mengelak bahasa kasar dalam pertuturan kita agar dapat menjaga perasaan sahabat kita. Okey, cikgu sebenarnya mencadangkan awak untuk menulis 3 ayat dalam satu perenggan. Okey, ayat ni maksudnya daripada perkataan pertama sampailah perkataan terakhir tu sebelum titik. Okey, contohnya yang ni. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata, titik. Okey, ini ayat yang pertama. Okey, kemudian kita perlu mengelak bahasa kasar dalam pertuturan kita agar dapat menjaga perasaan sahabat kita. Okey, ni ayat yang kedua. Jadi, cikgu nak awak tambah satu lagi ayat. Macam mana kita nak tambah ayat? Okey, kita boleh bagi tahu. Oleh itu, kita perlulah menjaga pertuturan kata kita dengan sahabat kita untuk kita saling menghormati sama lain. Okey, kita boleh buat ayat macam tu. Okey, kita boleh tambah ayat yang lebih sesuai. Okey, ingat ayat mestilah bersesuaian dengan perenggan ataupun isi yang telah ditulis. Jadi inilah hasil yang lengkap untuk perenggan yang pertama, untuk isi pertama. Okey, amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Kita perlulah mengelak bahasa kasar dalam pertuturan kita agar dapat menjaga perasaan sahabat kita. Oleh itu, kita perlulah selalu bertutur dengan bahasa yang baik. Okey, sekarang kita akan lihat untuk isi yang kedua. Okey, kerangka karangan untuk isi yang kedua tidak dinyatakan. Kita perlulah memilih yang telah diberikan di sini. Okey, cadangan kerangka karangan yang telah diberikan di sini. Okey, ada satu, ada dua. Jadi kita perlu pilih. Okey, cikgu pilih yang ni untuk isi yang kedua. Yang ni isi yang ketiga. Sekarang kita akan lihat isi yang kedua. Okey, kerangka karangan yang telah diberikan iaitu saling membantu dan ikhlas. Okey, sekarang kita akan cuba kaitkan kerangka karangan ni dengan tajuk karangan ini iaitu saling menghormati. Okey, cikgu nak ingatkan awak untuk menghasilkan karangan yang baik perlulah ada penanda wacana seperti ini. Okey, penanda wacana ni penting untuk awak menyambungkan isi yang seterusnya. Okey, jadi contoh penanda wacana yang awak perlu tahu iaitu seterusnya, selain itu, di samping itu. Okey, ini adalah salah satu contoh lah. Jadi awak kena tahu penting penanda wacana untuk permulaan bagi setiap isi bagi perenggan. Sekarang kita akan gunakan kerangka karangan ini dalam ayat pertama yang kita akan cuba lengkapkan. Okey, ingat murid boleh gunakan dua-dua isi kerangka yang telah diberikan ataupun awak nak gunakan satu kerangka, satu isi, satu ayat. Satu point, satu ayat. Okey, jadi cikgu cadangkan awak boleh buat satu point ni, saling membantu ni satu ayat, kemudian ikhlas ni satu ayat. Okey, tak apa, mana-mana pun boleh asalkan awak cuba buat satu perenggan ada 3 ayat. Okey, biasakan buat karangan. Okey, sekarang kita akan cuba lengkapkan. Seterusnya, kita perlulah saling membantu antara satu sama lain. Okey, boleh tambah dengan ikhlas. Okey, seterusnya kita bolehlah saling membantu antara satu sama lain dengan ikhlas. Okey, itu cadangan jawapannya. Ini cadangan jawapan cikgu. Okey, seterusnya kita boleh saling
membantu sahabat kita dengan ikhlas. Okey, cikgu dah masukkan sekali kedua-dua poin dalam isi. Okey, cikgu dah gunakan kedua-duanya sekali dalam ayat yang pertama. Okey, jadi macam mana kita nak kembangkan ayat ni? Okey, macam mana kita nak bagi karangan ni perenggan ni lagi panjang? Okey, kita boleh terangkan apa yang kita bantu. Okey, contohnya kita boleh membantu mengajar sahabat kita dalam mata pelajaran yang dia lemah. Okey, kita boleh bagi tahu macam tu. Okey, kita bantu dia apa? Kita kena terangkan. Tapi terangkan dalam ayat yang tersusun lah. Jadi ini cadangan jawapan cikgu. Okey, kita boleh membantu mengajar sahabat dalam mata pelajaran yang dia lemah. Okey, jadi boleh tambah satu lagi ayat. Ingat satu perenggan, tiga ayat. Okey, sekarang kita dah buat satu ayat. Okey, ada satu ayat. Ada dua ayat. Macam mana nak sambung lagi? Okey, kita boleh terangkan lagi. Okey, apa lagi yang kita boleh bantu? Okey, contohnya kita boleh bagi tahu bukan itu saja. Kita boleh juga membantu sahabat kita sekiranya dia mengalami kesusahan. Okey, contohnya dia tak ada duit. Kita boleh masukkan sekali dalam ayat, tetapi dengan ayat yang betul lah. Jadi ini cadangan perenggan isi kedua yang telah lengkap. Okey, cikgu baca semula. Okey, seterusnya kita juga boleh saling membantu sahabat kita dengan ikhlas. Kita boleh mengajar sahabat kita dalam mata pelajaran yang dia lemah. Bukan itu sahaja, kita juga boleh membantu sahabat kita sekiranya dia mengalami kesukaran. Untuk isi yang ketiga tidak dinyatakan, tetapi kita akan menggunakan poin-poin yang telah diberikan, iaitu mengambil berat dan berkongsi masalah. Ingat semua, satu isi, satu perenggan. Jadi kita perlulah membuat satu perenggan yang baru untuk isi yang seterusnya. Selang satu baris. Ingat setiap permulaan perenggan kena ada jarak. Dan kita perlu gunakan penanda wacana seterusnya, iaitu selain itu. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan mengambil berat? Jadi kita boleh buat selain itu kita perlulah mengambil berat tentang sahabat kita. Selain itu kita perlulah mengambil berat tentang sahabat kita. Jadi macam mana kita nak kaitkan pula dengan yang kedua, iaitu berkongsi masalah? Kita boleh cakap kita boleh berkongsi masalah dengan sahabat kita. Macam mana kita nak ambil berat tentang sahabat kita? Kita bolehlah berkongsi masalah dengan sahabat kita. Jadi ini cadangan jawapan cikgu. Selain itu kita perlulah mengambil berat tentang sahabat kita. Kita bolehlah berkongsi masalah dengan sahabat kita. Dah lengkap ke? Ingat satu perenggan, tiga ayat. Jadi sekarang dah ada dua ayat. Kena tambah satu lagi supaya karangan awak lebih baik lah. Karangan awak lebih panjang. Jadi macam mana kita nak bagi panjang dia? Kita bagi contoh masalah yang kita boleh kongsi. Contohnya, kita bolehlah berbincang berkenaan mata pelajaran yang dia tak faham dan kita bagi bimbingan dekat dia. Awak gunakan ayat yang lengkap. Ayat yang lebih cantik lah. Jadi ini cadangan cikgu. Contohnya kita bolehlah berbincang berkenaan mata pelajaran yang tidak difahami dan perlukan bimbingan. Jadi ini isi ketiga yang telah lengkap. Selain itu kita perlulah mengambil berat tentang sahabat kita. Kita bolehlah berkongsi masalah dengan sahabat kita. Contohnya kita bolehlah berbincang berkenaan mata pelajaran yang tidak difahami dan perlukan bimbingan. Dalam satu karangan yang baik, kita perlulah ada satu penutup. Jadi penutup kita perlulah menggunakan penanda wacana yang sesuai. Contohnya kesimpulannya, akhirnya, akhir sekali. Jadi macam mana kita nak sambungkan? Ingat gunakan semua isi-isi tersebut dalam satu ayat. Jadi ini cadangan jawapan yang telah diberikan. Kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaik-baiknya. Kalau awak lihat penutupnya menceritakan tentang menghormati. Dia tidak lari dengan tajuk karangan. Ingatlah semua yang kita cerita ni berkenaan hormati sahabat. Sebab apa? Sebab karangan dia, tajuk dia hormati sahabat. Jadi kita perlu buat karangan tentang hormati sahabat. Jadi apa perkara penting yang dipelajari untuk awak bina karangan yang baik? Yang pertama,
Sentiasa menggunakan kata tanya untuk panjangkan perenggan. Okey, contoh awak boleh lihat ayat yang cikgu nyatakan di sini. Okey, amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata. Okey, awak tanya, bagaimana? Okey, bagaimana ni maksudnya macam mana kita nak jaga tutur kata? Dengan kita perlulah mengelak bahasa kasar dalam pertuturan kita agar dapat menjaga perasaan kita. Jadi kita tanya lagi, untuk kembangkan ayat, apa yang kita perlu lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Okey, kita tanya lagi. Jadi, oleh itu, kita perlulah selalu bertutur dengan bahasa yang baik. Okey, ingat awak boleh gunakan apa, siapa, bagaimana, di mana untuk panjangkan karangan awak. Yang kedua, perenggan pendahuluan tidak perlu jarak tepi, tetapi perenggan seterusnya mesti jarak tepi. Ingat untuk karangan, awak kena ingat, yang ni paling penting, awak tidak perlu jarak di tepi untuk pendahuluan. Okey, tengok tak ada jarak Tetapi untuk isi, untuk perenggan isi dan seterusnya, dia ada jarak. Semua ada jarak. Okey, semua ada jarak. Kecuali pendahuluan sahaja. Yang ketiga, murid perlu biasakan menulis 3 ayat dalam satu perenggan. Okey, sekarang ni ada satu perenggan. Kalau awak lihat, ada 3 warna yang berbeza. Okey, yang ini ialah ayat yang pertama. Yang ini pula ayat yang kedua. Yang ini ialah ayat yang ketiga. Biasakan tulis 3 ayat dalam satu perenggan. Okey, untuk yang keempat, gunakan penanda wacana untuk menghubungkan perenggan dan menyampaikan isi yang lain. Ingat Okey, awak perlu menggunakan penanda wacana, contohnya seterusnya, selain itu, kesimpulannya. Okey, kesimpulan ni biasa awak guna untuk penutup. Okey, seterusnya, selain itu, di samping itu, biasa awak gunakan untuk isi. Okey, boleh dapat Kalau tak faham, boleh rujuk kepada cikgu. Ingat, untuk awak buat karangan, awak perlu tahu dan perlu buat selalu karangan supaya awak faham. Kalau awak tak buat, awak takkan faham. Jadi inilah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan buku aktiviti muka surat 79. Untuk hari ini, murid perlu menyediakan buku tulis untuk menulis karangan. Jadi awak perlu menggunakan buku tulis untuk buat karangan. Untuk latihan pada hari ini, kita perlu melengkapkan kerangka karangan dan kita perlu menulis karangan. Okey, kita perlu lengkapkan karangan yang ada di sini. Okey, ini kerangka karangan. Okey, kemudian kita perlu menulis karangan. Okey, ni kita akan tulis karangan lah. Okey, kita akan cuba selesaikan bersama-sama. Sekarang kita akan cuba lengkapkan kerangka karangan bagi isi kedua dan isi yang ketiga. Okey, isi kedua dan isi yang ketiga. Okey, pendahuluan isi pertama dan penutup telah lengkap telah lengkap kerangka karangan, poin-poin yang telah diberikan. Okey, sekarang kita akan cuba melengkapkan isi kedua. Jadi bagaimana kita nak buat poin bagi isi yang kedua ini? Okey, kita perlu rujuk gambar yang diberikan. Okey, ingat karangan ini adalah berkenaan raikan Hari Kebangsaan. Okey, jadi mestilah berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Okey, jadi kalau awak lihat, ini ialah perarakan perbarisan. Okey, ini ialah perarakan perbarisan. Okey, ini poin yang pertama. Yang kedua, okey, kebiasaannya dalam perbarisan ni, okey, akan ada pemenang. Okey, nanti pemenang dia akan dipilih lah. Pemenang akan dipilih. Kita boleh masukkan. Okey, dalam perbarisan ni juga biasa diiringi dengan lagu-lagu patriotik. Kita boleh masukkan sekali. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Ini cadangan jawapan untuk isi yang kedua. Okey, yang pertama iaitu perarakan perbarisan, pasukan polis. Okey, nanti kita akan kembangkanlah pasukan apa lagi kat sini. Kemudian pemenang akan dipilih. Okey, dia akan pilih berdasarkan apa? Kemudian lagu-lagu patriotik. Okey, sama ada nyanyian ataupun dia pasang muzik lah. Okey, kita akan cuba kembangkan dalam karangan sebentar nanti. Sekarang kita akan cuba lengkapkan kerangka karangan bagi isi yang ketiga.
Okey, kita akan lengkapkan kerang kekarangan dengan melihat gambar. Okey, dan kita akan kaitkan dengan tajuk karangan. Okey, kalau awak lihat apa gambar itu sedang memaparkan apa? Okey, kalau awak lihat gambar itu sedang memaparkan berkenaan perarakan kereta berhias. Okey, biasa ada dalam hari kemerdekaan lah. Okey, apa lagi yang kita boleh ceritakan? Okey, creativity. Kalau awak lihat memang kreatif. Okey, ada yang bentuknya macam ni, ada bentuknya macam tu. Okey, apa lagi kita boleh buat? Okey, kalau tak ada idea, kita boleh gunakan dua idea ni sahaja. Nanti kita akan cuba kembangkan dalam karangan. Jadi ini cadangan jawapan cikgu. Okey, perarakan kereta berhias, agensi-agensi kerajaan. Okey, biasanya perarakan kereta ni ada agensi-agensi lah, diikut turutan dia. Kemudian perarakan kereta kebal, kita boleh tekankan nanti untuk membuatkan karangan ni lebih menarik. Okey, creativity. Kita boleh ceritakan kreativiti yang perarakan kereta berhias tonjolkan. Kemudian jalur gemilang dikibarkan. Kita akan ceritakan dalam karangan nanti. Sekarang kita akan menulis karangan berdasarkan kerang kekarangan yang telah diberikan dan yang telah kita tulis sebentar tadi. Sekarang kita akan lihat untuk pendahuluan. Okey, untuk pendahuluan dia telah nyatakan kerang kekarangan yang pertama iaitu 31 Ogos setiap tahun. Yang kedua, semua rakyat di Malaysia pelbagai kaum. Okey, ingat pendahuluan mestilah menceritakan tentang hari kebangsaan. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, dia ada bagi contoh pada 31 Ogos setiap tahun negara kita akan menyambut hari kebangsaan. Okey, ini ayat yang pertama. Okey, dia ada tulis dia ada nyatakan isi yang pertama iaitu 31 Ogos setiap tahun. Okey, dia ada bagi tahu Okey. Yang kedua, seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum akan meraikannya. Okey, dia dah gunakan 2 point dekat sini. Okey, dah gunakan Okey, jadi lengkap pendahuluannya menceritakan tentang hari kebangsaan. Okey, macam mana kita nak raikan? Sekarang kita akan buat isi yang pertama. Okey, isi yang pertama ini berkenaan tujuan. Dia ada bagi tahu permulaan ayat kat sini, sambutan hari kebangsaan ini bertujuan apa? Nanti kita akan cuba sambungkan. Okey, macam mana kita nak sambungkan? Kita perlulah lihat kepada kerang kekarangan bagi isi yang pertama. Kita akan cuba tulis untuk isi yang pertama. Okey, dia ada nyatakan sambutan hari kebangsaan ini bertujuan. Okey, dia ada bagi tahu dekat sini. Okey, kerang kekarangan ni untuk mengingati tarikh kemerdekaan, pejuang kemerdekaan pelbagai kaum. Macam mana kita nak buat ayat? Okey, kita boleh kata sambutan hari kebangsaan ini bertujuan untuk mengingati tarikh negara kita mencapai kemerdekaan iaitu pada 31 Ogos 1957. Okey, kita boleh sambung, kita boleh tulis tarikh dia apa, di mana. Okey, kita boleh cerita. Kemudian selain itu, macam mana kita nak kaitkan pejuang kemerdekaan? Selain itu, sambutan hari kebangsaan ini untuk mengingati pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, mudah je ayat dia. Jadi ini cadangan jawapan yang cikgu berikan. Okey, cikgu berikan panjang sikit untuk awak dapat idea. Sambutan hari kebangsaan ini bertujuan untuk mengingati tarikh negara kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Okey, kalau awak lihat cikgu ada gunakan tarikh kemerdekaan, tarikh negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, cikgu guna ayat yang isi yang pertama ni Kemudian pejuang kemerdekaan, cikgu ada tulis kat sini. Selain itu, sambutan ini juga sebagai tanda penghargaan dan peringatan kepada jasa-jasa pejuang kemerdekaan yang terdiri daripada pelbagai kaum berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan negara kita. Okey, cikgu ada tulis juga dalam ayat yang kedua ni. Okey. Selain itu, sambutan ini juga sebagai tanda penghargaan. Okey, cikgu ada tulis dekat sini. Okey, maklumat-maklumat dalam kerangka pelbagai kaum. Okey, semua cikgu ada nyatakan dalam ayat ataupun dalam perenggan untuk isi yang pertama. Kemudian kita akan cuba melengkapkan atau menulis untuk isi yang kedua.
Sekarang kita akan cuba menulis perenggan untuk isi yang kedua. Okey, kita ada tulis kerangka karangan tadi, perarakan perbarisan, pasukan polis, pemenang akan dipilih, lagu-lagu patriotik. Okey, sekarang kita akan cuba kembangkan berkenaan pergerakan perbarisan. Okey, kita akan boleh tulis. Okey, pelbagai aktiviti diadakan, antaranya perarakan perbarisan seperti perbarisan pasukan polis, pasukan tentera, okey, dan banyak lagi lah. Okey, boleh dapat Ingat, kita kembangkan, tetapi mestilah berkaitan dengan gambar dan apa yang kita cuba ceritakan, iaitu hari kebangsaan. Kemudian pemenang akan dipilih. Macam mana kita nak kembangkan? Okey, kita boleh bagi tahu pemenang akan dipilih berdasarkan kekemasan sesebuah pasukan perbarisan. Okey, maksudnya kita akan pilih lah daripada perbarisan yang banyak-banyak tu, kita akan pilih salah satulah yang terbaik. Okey, kemudian lagu-lagu patriotik. Macam mana kita nak kaitkan dengan perbarisan tu? Kita boleh cakap selain itu juga perarakan perbarisan ini diiringi dengan lagu-lagu patriotik. Jadi ini cadangan jawapannya. Pada 31 Ogos 1957 setiap tahun, pelbagai aktiviti akan diadakan, antaranya perarakan perbarisan seperti perbarisan pasukan polis, pasukan tentera dan banyak lagi. Pemenang akan dipilih berdasarkan kekemasan sesebuah pasukan perbarisan. Selain itu juga, perarakan perbarisan ini akan diiringi dengan lagu-lagu patriotik. Sekarang kita akan cuba menulis perenggan untuk isi yang ketiga. Okey, sebagaimana yang kita telah nyatakan untuk kerangka karangan, okey, kita ada tulis perarakan kereta berhias, agensi-agensi kerajaan, perarakan kereta kebal, kreativiti, jalur gemilang dikibarkan. Okey, macam mana kita nak tulis untuk isi yang pertama, iaitu perarakan kereta berhias, agensi-agensi kerajaan, perarakan kereta kebal. Okey, macam mana kita nak tulis? Okey, kita guna dulu penanda wacana, selain itu ke di samping itu. Okey, seterusnya terdapat juga aktiviti perarakan kereta berhias. Okey, perarakan kereta berhias ni disertai oleh agensi-agensi kerajaan. Okey, perarakan yang paling menarik perhatian iaitu perarakan kereta kebal. Okey, macam tu je, kita sambung-sambung je. Okey, daripada isi-isi yang kita tulis ni, kita sambung-sambung je. Jadi satu ayat yang lengkap. Okey, jadi untuk yang kedua, kreativiti. Okey, kita boleh tulis. Okey, perarakan kereta berhias ini menunjukkan kreativiti peserta dalam meluahkan rasa cintakan negara. Okey, seterusnya, jalur gemilang dikibarkan. Macam mana kita nak kembangkan? Kita boleh kaitkan dengan hari kemerdekaan. Jalur gemilang dikibarkan dengan bangga semasa perarakan ini berlangsung. Jadi ini cadangan jawapan yang cikgu berikan. Seterusnya terdapat juga aktiviti perarakan kereta berhias. Perarakan kereta berhias ini disertai oleh agensi-agensi kerajaan. Perarakan yang paling menarik perhatian orang ramai ialah perarakan kereta kebal. Perarakan kereta berhias ini menunjukkan kreativiti peserta dalam rasa cintakan negara. Jalur gemilang dikibarkan dengan bangga semasa perarakan ini berlangsung. Sekarang kita akan cuba melengkapkan perenggan yang terakhir, iaitu perenggan penutup. Okey, telah dinyatakan kerangka karangan ataupun isi penting dalam penutup, iaitu menanam perasaan cinta akan negara. Yang kedua, mengukuhkan perpaduan. Jadi macam mana kita nak kembangkan semua maklumat ini dalam satu ayat yang lengkap? Okey, ingat untuk penutup kita kena tulis penanda wacana yang paling penting sekali, iaitu kesimpulannya, akhir sekali, akhirnya. Okey, kita boleh tulis Okey, jadi cikgu telah gunakan kesimpulannya. Okey, sambutan hari kemerdekaan ini dapat menanam perasaan cinta akan negara. Okey, macam mana mengukuhkan perpaduan pula? Di samping itu, sambutan ini dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat negara Malaysia yang berbilang kaum. Okey, jadi ini cadangan jawapannya. Kesimpulannya, sambutan hari kemerdekaan dapat menanam perasaan cinta akan negara. Di samping itu, sambutan ini dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat negara Malaysia yang berbilang kaum. Jadi ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap sepanjang 30 minit ini awak dapat
beberapa ilmu untuk awak menulis karangan. Okey, ingat kena biasa menulis karangan. Kalau awak tak biasa tulis karangan, macam mana awak nak tahu menulis karangan? Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.